Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihin, rakan bisnes dan rakan financial anda. Okey, hari ini saya nak share dengan anda tentang 5 perkara yang diperintahkan Allah kepada Nabi Allah Habakuk. So, 5 perkara ni, dengar betul-betul, 5 perkara ni akan menjadi pengajaran yang paling-paling penting untuk perniagaan kita dan juga financial kita. So, stay tune, dengarkan VT ini dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, seperti yang saya janjikan, saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Allah Habakuk. So, yang kita semua tahu, Nabi ada 124,000 Nabi. Okey, dan ada 313 yang telah menjadi Rasul, dan wajib kita ingat adalah 25. So, hari ini saya nak cerita kisah tentang Nabi Allah Habakuk, bukan daripada 25 Rasul, tetapi antara 124,000 Nabi. Okey, kisah ini mempunyai teladan untuk kita sama-sama usahawan mengambil iktibar dan menjadikan ia panduan untuk perniagaan kita, insya-Allah. Okey, so apa yang berlaku, apa sirahnya adalah satu malam Nabi Allah Habakuk bermimpi tentang wahyu Allah. Allah memberinya wahyu dan ia bermimpi supaya esok harinya ia perlu berjalan ke arah timur dan akan berjumpa dengan 5 perkara. So, apa yang perlu dibuat adalah apabila berjumpa dengan perkara pertama, Nabi Allah Habakuk ni perlulah makan apa saja yang dilihat atau yang dijumpai, perlu makan. Kedua, perlu tanam. Ketiga, perlu sembunyikan. Keempat, perlu berikan. Dan yang kelima terakhir, perlu lari. So, 5 perkara. Ingat 5 perkara. 5 perkara yang perlu dilakukan oleh Nabi Allah Habakuk. Besok, selepas ia bangkit, ia perlu bangun, jalan ke arah timur dan akan jumpa 5 perkara dan perlu lakukan 5 perkara. So, perkara pertama apa? Perkara pertama adalah perlu makan. So, maka esok paginya bangunlah Nabi Allah Habakuk ni berjalan ke arah timur dan berjalan di padang pasir, berjumpa dengan sebuah gunung. Maafkan saya, berjumpa sebuah bukit. So, bila Nabi Allah Habakuk ni lihat bukit, dan Nabi Allah Habakuk berfikir, perkara pertama yang perlu dilakukan adalah makan. Maka perlukah ia makan bukit ini? Oleh kerana itu adalah perintah Allah, dan Nabi Allah Habakuk pergi ke kaki bukit untuk makan bukit ni. Okey, macam mana kita kalau jadi kita ni untuk makan bukit, kita akan fikir macam mana nak makan bukit ni. Tapi Nabi Allah Habakuk ni adalah sangat-sangat taat perintah Allah, maka pergilah keliling bukit, kaki bukit untuk makan bukit tu. Lagi dekat, bukit tu menjadi semakin kecil dan semakin agak jauh. Nabi Allah Habakuk dekat lagi dan nak makan kaki bukit tu, kecil lagi bukitnya. Nak makan lagi, kecil lagi. Dan sekecil-kecil bukit tu sehinggalah bukit tu menjadi sebuku roti yang kecil dan manis. Subhanallah, kuasa Allah.
Okey, ini adalah mukjizat untuk nabi-nabi saja, dan bukit menjadi kecil sehingga menjadi sebuku roti yang manis, dan Nabi Allah Habakuk ambil dan makan. Selesai tugasan yang pertama. Kemudian Nabi Allah Habakuk terus berjalan ke arah timur, dan perkara kedua adalah tanam. Berjalannya Nabi Allah Habakuk berjumpa pula dengan setempayan emas, wang emas. Okey, satu tempayan wang emas. Kemudian kalau kita lah ada tempayan wang emas ni, apa kita buat? Kalau saya akan ambil dan bayar semua hutang-hutang insya-Allah, dan selesaikan semua masalah kewangan yang ada. Betul? Tapi kita bukan Nabi Allah, kita manusia biasa. So apa Nabi Allah Habakuk ni buat? Nabi Allah Habakuk mengikut perintah Allah, ambil tempayan emas tu dan tanamkan. Gali pasir, kemudian tanam dan ratakan. Maka Nabi Allah ni berjalanlah 2-3 langkah berjalan, tempayan emas tu terkeluar semula. Belebuk, bunyi dia kan, belebuk bunyi. Okey, terkeluar dan terduduk rapi tempayan emas tu di atas padang pasir. So apa Nabi Allah buat? Habakuk buat, Nabi Allah Habakuk buat, gali semula, korek balik, gali dan tanam semula tempayan emas tu. Dan berjalanlah 2-3 langkah, kemudian keluar semula tempayan emas tu. Allahu Rabbi, keluar. Jadi apa Nabi Allah buat? Gali semula dan tanam semula. So bila dah 3 kali tanam, berjalan 2-3 langkah, keluar lagi. Bila keluar tempayan, Nabi Allah Habakuk teringat bahawasanya apa-apa yang kita lakukan 3 kali. Sekiranya perkara yang sama berulang kali berlaku, maka kita tinggalkan. Maka Nabi Allah Habakuk tinggalkan tempayan tu dan berjalan untuk perkara yang ketiga. So sedang berjalan, Nabi Allah Habakuk berjalan mencari apakah isyarat-isyarat untuk pelaksanaan yang ketiga, iaitu sembunyikan. So maka Nabi Allah Habakuk dapat melihat seekor burung pipit berterbangan dengan rasa begitu gelisah. So Nabi Allah Habakuk melihat burung pipit tersebut, dan burung pipit datang hinggap ke bahu Nabi Allah Habakuk, hinggap ke bahu. Maka Nabi Allah Habakuk bertanya kepada burung pipit, "Wahai burung pipit, mengapa engkau kelihatan resah, gelisah?" Maka burung pipit itu menjawab, "Wahai Nabi Allah Habakuk, aku resah gelisah kerana ada seekor elang yang mengejar aku dan ingin makan aku." So Nabi Allah Habakuk bertanya, "Apa boleh aku bantu, wahai pipit?" Maka burung pipit menyatakan, "Bolehkah engkau, wahai Nabi Allah Habakuk, menyembunyikan aku daripada menjadi mangsa burung elang?" So Nabi Allah Habakuk teringat perintah Allah yang ketiga, iaitu sembunyikan. Maka Nabi Allah Habakuk ambil burung pipit dan sembunyikan di dalam poket. Sembunyi di dalam poket supaya tidak kelihatan oleh elang. Okay. Kemudian tidak lama kemudian ada seekor elang terbang dan berlega-lega di kawasan berikut dan terlihat Nabi Allah Habakuk. Maka burung elang tu tanya dengan Nabi Allah Habakuk, "Wahai Nabi Allah Habakuk, adakah engkau melihat seekor burung pipit?" Maka Nabi Allah Habakuk bertanya kepada burung elang, "Wahai elang, kenapakah engkau mencari burung pipit dan apakah puncanya?" So burung elang pun kata, "Pagi tadi aku sedang terbang dan aku terlihat burung pipit untuk dijadikan habuan makanan pagi aku. Maka adakah engkau melihat burung pipit tersebut, wahai Nabi Allah Habakuk?" Maka Nabi Allah Habakuk tidak menjawab. Nabi Habakuk teringat tentang burung pipit yang berpesan supaya tidak memberitahu burung elang dan minta bantuan disembunyikan. Dan Nabi Allah Habakuk terfikir perkara keempat yang Allah titahkan kepadanya adalah memberikan. Maka yang keempat, memberikan. Maka Nabi Allah Habakuk mengambil bekalan roti yang ada di dalam poket kanan dan keluar memberi kepada
burung helang. Wahai helang, jika engkau kelaparan dan mencari burung pipit untuk dimakan, maka aku ada lebihan roti di poket kananku, dan lebihan roti ini boleh menjadi santapan makanan pagimu, wahai burung helang. Maka diberikan kepada burung helang, dan burung helang makan dengan kenyang dia, dan burung helang berlegar pergi berlalu. Maka Nabi Allah Habakkuk melepaskan juga burung pipit apabila tidak kelihatan lagi helang, dan melepaskan burung pipit terbang bebas. Maka yang kelima, Nabi Allah Habakkuk teruskan berjalan ke arah timur dan mencari apakah yang akan berlaku untuk perkara kelima, iaitu lari. Dan berjalan-berjalan, kemudian Nabi Allah Habakkuk terlihat segerumpulan sampah, dan Nabi Allah Habakkuk tahu itu adalah tempat pembuangan sampah. Maka mungkin inilah yang diperintahkan Allah untuk dilihat, dan berlarilah Nabi Allah Habakkuk mengikut perintah Allah sehingga ke rumah. Setibanya Nabi Allah Habakkuk di rumah, Nabi Allah Habakkuk fikir apakah teladan dan apakah yang cuba hendak disampaikan oleh Allah kepadanya untuk disampaikan kepada umat-umat manusia sekaliannya. Maka berfikir dan terus berfikir sehinggalah Nabi Allah Habakkuk terlena. Ketika Nabi Allah Habakkuk terlena, diturunkan wahyu dalam bentuk mimpi bahawasanya pengajaran yang perlu ada, yang Nabi Allah Habakkuk dapat untuk diberi kepada umat-umat manusia adalah, yang pertama, kita jangan melihat sesuatu yang besar itu adalah satu bebanan, dan kita jangan melihat sesuatu yang besar itu adalah satu perkara yang sukar untuk kita lakukan. Okey, seperti kita, contohnya kita usahawan, so kita jangan lihat macam okey, ini kesukaran yang perlu dihadapi, ini kesukaran yang perlu dihadapi, dan ini kesukaran. So apa saja rintangan dan halangan yang kita sebagai usahawan terima, kita perlu selesaikan dia, kita perlu lakukannya, kita perlu menyahut cabaran supaya kita dapat mengecilkan masalah itu sekecil-kecilnya sehingga kita dapat makan seperti manisnya sebuku roti, insya-Allah. Okey, maksudnya apa saja yang besar kita perlu lakukan dengan tenang, sabar, kena ikhtiar, dan kita kena sentiasa berdoa kepada Allah semoga apa yang besar tu menjadi kecil dan kita boleh rasa kemanisannya. So, itu pengajaran pertama. Pengajaran kedua pula adalah tentang dua perkara. Satu tentang kebaikan. Satu tentang kebaikan, iaitu emas tu adalah satu perkara yang baik, kewangan tu adalah satu perkara yang baik. So, apa yang perlu kita lakukan adalah, kebaikan yang kita lakukan adalah kita perlu sembunyikan, kita perlu tutup. Dan kita perlu ingat, bila kebaikan ni, jangan risau, kita tak perlu pun menyatakan kepada siapa pun untuk kita lakukan kebaikan. Apa yang perlu kita lakukan, kita lakukan kebaikan, kemudian kita tutup. Tidak perlu dihebah-hebahkan, kerana kebaikan tu walau bagaimanapun tetap akan keluar juga. So itulah kisahnya. Jadi kita buat kebaikan, kemudian kebaikan itu akan keluar. Kita tutup macam mana pun, dia tetap akan keluar. So apa yang perlu kita lakukan adalah terus lakukan kebaikan. Okey, dan jangan sesekali kita menyatakan kebaikan kita, kerana insya-Allah kebaikan macam mana pun orang akan nampak juga. Tidak perlu kita berkata-kata. So itu adalah pengajaran kedua. Dan pengajaran ketiga dia adalah sembunyikan. So itu adalah amanah yang perlu dipegang. Kita perlu memegang amanah yang diberi kepada manusia, diberi pada even pada haiwan sekalipun. Yang memberi amanah tu, apalagi amanah itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena simpan, kita kena pegang, kita kena amanah untuk kita memegang sesuatu amanah. Maka begitulah dalam bisnes kita juga. So bila diberi amanah, kita kena lakukan dan pegang pada amanah berikut. So yang keempat, pengajaran yang keempat adalah kita kena memberi. So cukup seperti perniagaan kita, saya faham semua orang, saya juga sama, kita nak jadi kaya, berjaya dan jutawan. Sebelumnya kita nak multi-millionaire, kita nak jadi multi-jutawan. Tetapi kita perlu ingat, setiap apa yang ada pada kita ada rezeki untuk orang lain, untuk dikongsikan. Maka berilah dan gunakanlah apa yang cukup pada kita, dan berikanlah kepada orang-orang lain, untuk orang-orang lain menikmati rezeki
yang diberikan Tuhan kepada kita, insya-Allah. So jangan kita rasa itu bekalan untuk kita dan kita untuk kita sahaja. Maka kita kena ingat ada sedikit rezeki pada kita tu adalah rezeki orang lain dan berikan kepada orang lain. Maka pengajaran yang kelima, pengajaran yang terakhir adalah sampah tu ibarat seperti perkara-perkara kotor, perkara-perkara keji. Contohnya seperti fitnah. Antara perkara-perkara yang kotor dan keji adalah fitnah. Maka bila kita dengar orang mengumpat, kita dengar orang membuat fitnah, maka apa yang perlu kita lakukan adalah kita lari, kita jauhi diri. Jangan kita sama-sama join. Okey, nampak makcik bawang tu kita join sekali. Contohlah ada orang mengumpat dan kita sambung pengumpatan tu dan kita tambah laut lagi. Contoh orang memfitnah, apa kita buat? Kita viralkan. So daripada viralkan fitnah, baik viralkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah viralkan video saya ni lebih baik, jauh lebih baik. InsyaAllah moga ianya menjadi manfaat kita bersama. Okey, di hari baik, bulan baik ni, terkadang kita perlu membaca, kita perlu mengkaji kisah-kisah sirah ni dan kita cuba relatekan dengan perniagaan kita, kita relatekan financial kita. InsyaAllah ada hikmahnya supaya kita menjadi orang yang lebih bertakwa, insyaAllah. So itu saja perkongsian saya tak nak berkongsi banyak, saya hanya berkongsi sedikit dan moga ianya menjadi manfaat. Sekiranya video ini bermanfaat, klik like, dan sekiranya anda ingin menjadi orang pertama yang dapat melihat video-video saya, dapat mendengar, menonton video-video saya berikutnya, klik subscribe, butang subscribe di bawah dan bantu saya untuk bantu lebih ramai orang dengan share video ini. Okey? Boleh? Like, subscribe dan share. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.